KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pakailah pelitup muka, pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung ke bawah dagu. Serta cucilah tangan dengan kerap, bukan sahaja dengan air tetapi air dan sabun. Serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. 1 meter. Okey, baiklah. Untuk hari ini, apakah subjek yang kita akan belajar hari ini? Kalau anda tahu, kena tunggu sekejap. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok video profil cikgu. Bersama kita pada petang ini adalah Cikgu Cash. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang, Sean. Seperti yang saya nampak dekat profil Cikgu tu, K-A-S-H. Cash kan, itu nama Cikgu. Nama saya. Apa yang K, untuk K apa, untuk A apa tadi? Saya punya moto selalunya K ni kejayaan. Dan A akan. Ya. S saya. H hasilkan. Kejayaan akan saya hasilkan. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, nama saya Kashnani binti Maknur dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Ya. Cikgu dah ajar berapa lama dah Cikgu? Pengalaman mengajar saya selama 20 tahun lah. Oh, wow, 20 tahun. So Cikgu memang mahir lah untuk subjek ni Cikgu? Nak kata mahir, kita tengoklah nanti mahir ke tidak. Tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Jom kita ke meja Cikgu. Di sini kita ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Cikgu silakan Cikgu. Cikgu pakai dulu. Saya pun akan turut serta. Terima kasih Sean. Pada masa ni kita kena betul-betul jaga kebersihan kan Cikgu. Dan seperti yang anda nampak di rumah tu, jarak di antara saya dengan Cikgu tu kalau boleh, memang nampak kan lebih daripada 1 meter kan Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya, apakah subjek yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, subjek kita adalah grafik komunikasi teknikal. Ya. Tetapi subjek ni susah ke tak? Kalau Sean tanya saya, subjek ni sangat senang lah sebab saya dah lama dalam topik ini dan mungkin murid yang boleh jawab lah senang ke susah. Tapi sebenarnya tiada yang susah kalau kita berusaha. Okey Cikgu, itulah pandangan Cikgu untuk subjek kita pada hari ini. Tetapi apakah pula pandangan untuk mereka yang akan mengambil subjek ini untuk SPM nanti? Sebelum kita berehat, kita akan tengok satu video berkenaan dengan pandangan murid untuk subjek pada petang ini. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Saya suka subjek ini kerana subjek ini lebih fokus ke arah kemahiran, teknik melukis dan menguji kreativiti minda saya. Ia juga dapat meluaskan pengetahuan saya dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Saya sangat berharap saya dapat menggunakan semua ilmu yang saya pelajari dalam subjek ini untuk kerjaya saya pada masa akan datang. Terima kasih. Saya suka subjek ini kerana dengan mempelajari subjek ini, saya dapat memperluaskan pilihan kerjaya yang saya boleh menceburi seperti interior designer, automotive engineering dan sebagainya. Sepanjang 2 tahun yang saya mempelajari subjek JKT ini amat menyeronokkan kerana cara pembelajaran guru saya yang sangat kreatif dan berbeza. Saya yakin bahawa 2022 nanti saya boleh mencapai result SPM yang sangat cemerlang untuk subjek JKT ini. Saya suka terhadap subjek JKT ini kerana dalam mata pelajaran ini saya dapat mengasah kemahiran saya untuk menghasilkan sesebuah lukisan teknikal, di mana dalam mata pelajaran ini kami mempelajari pelbagai kaedah, cara serta konsep untuk menghasilkan sesebuah lukisan teknikal. Di mana melukis merupakan antara hobi saya dari kecil lagi
dan terutamanya melukis lukisan-lukisan yang spesifik dan kompleks. Oleh demikian, selepas saya mengambil keputusan PT3 saya bercadang untuk mengambil aliran GKT ini atau Grafik Komunikasi Teknikal untuk menjadikan hobi saya sebagai satu berjaya pada masa akan datang. Assalamualaikum dan hai. Saya suka subjek ini kerana ia mengajar saya untuk sentiasa bersabar dalam menghasilkan sesuatu lukisan kerana ia mempunyai banyak detail. Subjek ini menjadi minat saya kerana ia mengasah minda saya untuk berfikir di luar kotak. Saya berharap agar saya dapat melakukan yang terbaik dalam SPM nanti dan saya juga berharap agar ini menjadi titik permulaan saya untuk menceburi bidang yang saya minat pada masa akan datang. Terima kasih. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Okey, sebelum kita teruskan Cikgu, bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya, betul. Ya, kita ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian daripada SMK Section 9 Shah Alam. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Selamat petang. Itulah dia muka-muka kacak dan jelita. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Kalish. Assalamualaikum, nama saya Amar Khalid. Saya daripada kelas 5 Luna. Okey, terima kasih Kalish. Dan seterusnya kita ada Iman. Assalamualaikum, nama saya Iman Nuraina binti Muhammad Faizal dan saya juga dari kelas 5 Luna. Terima kasih. Dan Hafi. Assalamualaikum, nama saya Hafiz Hatimi dan saya juga daripada kelas 5 Luna. Okey, terima kasih. Dan Aisyah. Aisyah ke Isha? Hai, Isha. Aisyah, okey. Nama saya Nur Isha Ediana dan saya juga dari kelas 5 Luna. Okey, terima kasih. Kita juga ada Julia. Hai, nama saya Julia binti Muhammad Zaini dan saya juga dari kelas 5 Luna. Dan yang terakhir sekali, Idrix. Nama saya Idris bin Ibrahim, pun sama dari 5 Luna. Sorry, apa kelas namanya apa? 5 apa? 5 Lunar. 5 Lunar. 5 Lunar. Okey, terima kasih kerana bersama kita. Adakah anda bersedia untuk subjek kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda sedia. Dah makan ke belum? Dah sikat rambut ke belum? Saya masih belum Cikgu. Okey, tak apa. Kita teruskanlah Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid sama ada yang berada dalam Google Meet ataupun di luar sana. Okey, so saya nak ingin perkenalkan diri saya. Saya adalah Cikgu Kashnani binti Makno dan kebanyakan kawan-kawan panggil saya Cikgu Cash ataupun anak murid panggil saya Cikgu Cash ya. Dan topik subjek yang kita akan belajar hari ini adalah GKT. Kalau di sekolah teknik dia lukisan kejuruteraan. Okey. Dan untuk hari ini kita akan belajar modul 4 iaitu kita tengok apakah topik. Okey, sebenarnya Sean, topik ni sangat penting sangat dalam kehidupan seharian dan berkait rapat dalam kehidupan seharian. Kenapa Cikgu? Okey, cikgu nak tanya saiz kasut Sean, saiz berapa Sean? Oh, kalau cikgu tanya macam tu, saya punya okeylah, kalau secara jujur je saiz 8.5 lah Cikgu. Saiz 8.5. Ya. Maknanya masa Sean beli kat kedai tu, dia ada pelbagai saiz kan? Ada Cikgu. Ada saiz sampai yang saiz kecil, 12 Cikgu. Ada saiz yang besar, betul tak? Okey, so itu kaitan untuk topik yang kita akan belajar sekejap lagi. Okey, dan seterusnya kalau tengok, kalau tak silap saya, topik ini ada murid-murid dah belajar masa tingkatan 3 matematik. Okey, saya nak tanyalah antara Hafi ke Edrix ke ingat tak topik apa masa tingkatan 3 yang kita belajar dalam matematik? Ingat cikgu. Apa dia Hafi? Topik form 3 bab 4. Lukisan berskala. Lukisan berskala. Okey, dan kalau kita tengok ya, dalam matematik dia memerlukan pengiraan. Nah, okey, untuk dalam subjek GKT ni kalau tengok rajah ni dia ada kecil, asal, rajah yang asal. Rajah yang asal ni boleh dibesarkan. Okey. Kalau asasnya 2, biasa asalnya 2 dan ia boleh dibesarkan sama ada kepada 3 atau 4 dan sebagainya, tetapi tidak perlu mengira. Dalam lukisan dalam grafik komunikasi teknikal ni kita menggunakan
teknik melukis untuk dapatkan objek yang baru, sama ada dia besar ataupun kecil. Okey, dan untuk pengetahuan Sean, topik yang akan kita belajar hari ini adalah topik pembesaran dan pengecilan. Oh, sebab tu cikgu tanya saiz kasut saya. Ya. Ingatkan cikgu nak beli kasut untuk saya. Kalau kan? Sean, saiz kasut berbeza tapi bentuknya tetap sama. Oh, okay, seperti rajah yang cikgu tunjukkan. Ya, seperti rajah yang saya tunjuk ini. Okey, saya nak tanya pada murid-murid saya lah. Apa sebenarnya objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, boleh saya tanya Iman. Apa sebenarnya objektif pembelajaran kita hari ini dengan topik pembesaran dan pengecilan? Yang pertama, membandingkan pembesaran dan pengecilan antara nisbah sisi dan nisbah luas. Antara nisbah sisi dan nisbah luas. Maknanya kita nak bandingkan antara nisbah sisi dan nisbah luas bagi pembesaran dan juga pengecilan. Okey, seterusnya kalau saya tanya Ama, apa objektif yang seterusnya, Ama? Objektif seterusnya ialah melukis rajah pembesaran dan pengecilan mengikut nisbah sisi. Okey, kita nak lukis rajah pembesaran atau pengecilan menggunakan nisbah sisi. Okey, seterusnya Isha, boleh jawab tak? Ada lagi tak objektif untuk hari ini, Isha? Kita nak mengetahui cara nak melukis rajah pembesaran dan pengecilan untuk nisbah luas. Menggunakan nisbah luas. Okey, kita tengok seterusnya. Oh, wow. Ini adalah elemen penting dalam topik pembesaran dan pengecilan. Okey, kalau Sean tengok ada P, ada Q, ada R. Betul tak, Sean? Betul, Ibu. Okey, kalau Sean boleh namakan tak apa itu P, Sean? Okey. P adalah garisan, Q adalah titik dan R merupakan saya pun tak tahulah, Ibu, saya main jawab je. Yang Sean cakap tu betul tapi betul. kurang tepat. Kurang tepat. Okey, dalam baiklah, cikgu. pembesaran dan pengecilan ni, okey, saya nak tanya murid saya lah. Julia, apakah elemen penting dalam pembesaran dan pengecilan untuk P? Untuk P ialah garisan pancaran. Garisan pancaran. Okey, sangat penting dalam topik ini, garisan pancaran. Okey, Edric, apakah fungsi bagi Q? Q ialah pusat pancaran. Q adalah pusat pancaran. Dan last sekali, Ama, apakah R? R ialah nisbah pengecilan. Nisbah pengecilan. Kalau tengok kan, Sean, ada B dan ada B tanda kan? Yang B tanda ni adalah yang baru. Oh, okey. Okey, yang asalnya adalah B. Okey, dalam topik ni, apa yang penting sebenarnya untuk kita mengingati konsep pembesaran dan pengecilan? Apa yang penting sebenarnya? Okey, saya nak tanya murid-murid saya lah. Okey, diorang ni sebenarnya dah belajar masa form 4, tapi saya tak tahulah diorang ni ingat ke tidak, kan? Kita uji mereka, Ibu. Kita uji mereka. Okey, siapa boleh jawab? Apa yang penting dalam topik pembesaran dan pengecilan? Maybe Iman? Apa yang penting, Iman? Nisbah. Nisbah. Okey. Kalau kita tengok kenapa dia penting dalam topik ni. Okey, mari kita tengok ya. Katakan diberi 3 nisbah 5. Okey, 3 nisbah 5. So, kita kena say what to the ratio, Ama? Say no. Say no to the ratio, ya. Kenapa kita nak say no to the ratio? Sebab kita nak tahu yang mana adakah nisbah ini berlaku pembesaran atau pengecilan. So, N ini adalah new. New. Okay. Yang baru. Okey, dan O itu adalah O yang asal. Ataupun ada juga cikgu-cikgu menggunakan kaedah bar, baru, asal. Tapi kadang-kadang kita suka, okey, say what to the ratio. So, budak akan ingatlah. Okey. Say what to the ratio. Kalau saya tanya Sean, kalau yang ini berlaku pembesaran atau pengecilan, Sean? Yang ni adalah kejap, Igu. Yang new tu maknanya pengecilan, Igu. Sebab yang baru tu lagi kecil daripada yang lama. Pandai, Sean. Dia akan berlaku pengecilan. Okey, saya uji lagi satu, Sean. Okey, cikgu boleh. Katakanlah diberi, ni kita terbalikkan. So, say what to the ratio, Sean? Say no. Say no to the ratio. Okey. Dan kalau tengok, dia akan berlaku pengecilan atau pembesaran? Ini pembesaran, cikgu. Ini akan berlaku sebab yang baru tu lagi tinggi nilainya daripada yang... Betul. So, kalau murid-murid boleh ingat apa untuk nisbah ini, maka boleh
jawab. Tapi belum kaedahnya lagi. Oh, yelah. Ni baru dia punya nisbah. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh. Okey, yang mana satu kaedah jenis-jenis ataupun kaedah pembesaran dan pengecilan. Okey. Kaedah pertama, Julia, boleh tak bagi tahu cikgu apakah kaedah yang pertama? Kaedah pertama ialah nisbah sisi. Okey, kaedah nisbah sisi. Oh, betul. Ya, okey. Dan kaedah kedua. Okey, boleh Hafi boleh bagi tahu cikgu apakah kaedah yang kedua, Hafi? Kaedah dua itu nisbah luas. Kaedah nisbah luas. Baguslah. Dan apa bezanya antara nisbah sisi dan nisbah luas? Amar, boleh bagi tahu cikgu tak? Apakah itu nisbah sisi? Nisbah sisi, panjang sisi rajah akan dikurangkan atau ditambahkan. Betul ke, Khalis? Nisbah sisi kan? Okey, betul, Khalis. Kalau kita buat trik sikit je, dia dah tak boleh nak. Betul ke? Okey. Panjang sisi rajah akan dikurangkan atau ditambah. Okey, itu adalah nisbah sisi. Dan untuk nisbah luas, saya nak tanya, okey, Edrix, apa nisbah luas, Edrix? Nisbah luas ialah luas rajah akan dikecilkan atau dibesarkan. Okey, luas rajah akan dikecilkan ataupun dibesarkan. Okey, Sean mesti tertanya-tanya kan? Apa benda nisbah sisi, apa benda nisbah luas Sean? Okey, so kalau kita tengok, ini adalah kaedah nisbah sisi di mana kalau Sean perhatikan, dia ada garisan pancaran, okey, dan dia ada pusat pancaran dan dia ada nisbah. Berlakunya pembesaran ataupun pengecilan. Berbeza dengan nisbah luas. Okey, kalau Sean tengok nisbah luas ni, apa yang bezanya Sean? Apa beza di situ? Bentuk je beza itu. Bentuk? Ayolah, memang bentuk je berbeza tapi... Tapi apa? Yang mana lagi senang banding antara dua ni? Saya rasa yang nisbah sisi tu lagi senang sebab dia macam tak tahu, nampak macam kurang kerja untuk buat. Okey, betul ke? Betul. Kalau nisbah luas ni, sebab kita nak buktikan luas itu berlaku pembesaran atau pengecilan, so kaedah dia mesti dia ada dua semicircle dan dia ada pelik sikit lah, tapi sebenarnya senang sahaja. Okey, mari kita tengok cara nak melukis nisbah sisi. Okey, ini adalah rajah yang saya berikan. Simple je, Sean. Okey, so, dan nisbah yang diberi adalah nisbah 3, nisbah 4. Okey, saya nak tanya Sean say what to the ratio, Sean? Say no. Say no. So dia berlaku pembesaran atau pengecilan, Sean? Sekejap, yang M tu yang new. So new tu kecil daripada yang old, maknanya dia yang telah dikecilkan. Maknanya dia akan berlaku pengecilan. Pandai Sean So lepas ni dah boleh ambil subjek JKT SPM Sean. Saya cuba. Okey, so kita tengok diberi titik A, B, C, D dan E. Okey, di mana kita, macam saya cakap tadi, kita mesti pilih satu pusat ataupun satu titik sebagai tempat untuk kita pancarkan. Okey, kalau Sean nak pilih titik mana? Mungkin yang titik E boleh ke Ego? Boleh, tak ada masalah. Boleh, mana-mana yang pun C pun boleh Ego? C pun boleh. Janji Sean bahagia. Okey. Okey. So saya nak tanya, kalau Hafi nak pilih titik mana Hafi? Saya lagi prefer titik A cikgu. Kenapa Hafi suka pilih titik A? Sebab saya nak capai A+ dalam exam nanti. Bagus jawapan dia. Dia nak capai A+, Sean. Okey. So mana-mana saja titik, tapi sama macam cikgunya juga, saya pun lebih suka pilih titik A permulaan. Okey. Tak kisah mana-mana titik, tak kisah janji kamu bahagia. Okey. So katakan kita pilih A sebagai pusat pancaran dan di sini pusat pembahagian nisbah. Okey, so kita nak bahagi kepada berapa Sean? Nak bahagi kepada 4. Pembahagian ni 4 Ego. 4. Kita pilih yang paling besar lah yang ada. Okey, kita bahagikan kepada 4 di situ. Dan 4 ni Sean, sebab tadi kita pilih titik A, kita jadikan AE sebagai paksi rujukan utama kita. Okey, so 4 yang asal kan, 4 ini tarik ke C. hujung titik E. Ke E. Okey, so kita unjurkan ke titik E.
dan menggunakan 2 set square. Ni kena guna 2 set square. Okey. So, yang baru adalah 3, kita paralelkan. Okey. So, E prime-nya kat sini. So, sisi yang baru sebab dia berlaku pengecilan, dia akan berada di sini. Oh, okey. Okey. Dan kita nak dapat garisan ED. Okey, yang ni kita hitamkan dululah. Okey. Untuk dapatkan garisan ED, kita pancarkan ke titik D. So, kita pancarkan. Ya. Agak-agak Sean nak berhenti kat mana kalau kita nak bina garisan paralel tu, kita nak berhenti kat mana? Oh, dekat garisan tu lah yang garisan pancaran tu. Fungsi garisan pancaran ni supaya bila kita paralelkan, dia tak lebih daripada garisan pancaran itu. Okey. Dan sama juga macam mana kita nak dapat DC? Ya. Okey. Julia, macam mana kita nak dapat DC, Julia? Untuk paralel. Okey, kita pancarkan ke titik C, garisan pancaran, pancarkan dan kita menggunakan 2 set square untuk kita dapatkan garisan selari. Okey, nampak tak? Nampak itu. Dan nak dapatkan CB, sebab kita garisan dah ada kan? So kita hanya letak set square dan kita paralelkan. Okey? Oh, so kita garisan dia selari ya. Yes. Semua di sini konsepnya konsep garisan selari. Okey? So kita dah dapat objek. Betul lah cakap cikgu, macam senang je ya. Sangat senang sebenarnya. Okey cikgu, saya rasa kita akan berehat seketika cikgu. Saya nak praktis kejap sama ada saya dapat jawapan yang sama ke tidak. Dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Okey, baiklah cikgu. Tadi sebelum berehat kita baru je habiskan cara lukisan ataupun teknik untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan nisbah sisi kan cikgu? Ya, betul. Apa yang kita buat apa yang kita akan buat lepas ni cikgu? Okey, lepas ni kita akan tengok, kalau tadi kita dah tengok nisbah sisi, lepas ni kita akan tengok nisbah luas. Kaedah menggunakan nisbah luas. Okey. Seterusnya, kalau Sean, ni adalah nisbah luas. Dan ini rajah. Simple je, saya bagi rajah yang simple je untuk Sean mudah faham dan anak-anak di luar pun mudah faham ya. Okey, dan diberi nisbahnya adalah 4 nisbah 3. So say what to the ratio? Sean? Say no. Still say no to the ratio. Okey, berlaku pengecilan atau pembesaran? Yang new tu adalah 4 lebih besar daripada 3, maknanya dia membesar itu. Dia akan berlaku pembesaran. Tetapi yang ini bukan macam yang tadi Sean. Dia berbeza sedikit sebab dia adalah nisbah luas. Okey. Sama jugalah. Kalau saya lebih suka pilih titik A, tak kisah mana-mana janji Sean bahagia, murid-murid bahagia. Okey. Boleh pilih mana-mana, tapi kita tengok juga ruang untuk menjawab. Kawasan mana yang ada kosong yang banyak. So di situ sebab dia ni lagi memerlukan ruang untuk menjawab. Okey, katakan kita pilih titik A. So pada titik A ni kita panjangkan sisi AE. Sebab saya gunakan sisi AE sebagai rujukan. Kita panjangkan sisi AE dan pada titik A, saya namakan dia raja segala titik lah. Di situlah berlaku pancaran, di situlah berlaku garisan pembahagian, di situlah ada garisan serenjang. Ini garisan dan baru ni. di sinilah kita nak bina semicircle. So sekarang kita ni, kita pada titik A kita ambil sisi AE ni, jarak AE, kita bina semicircle. Pada titik A. Dan kita buat garisan pembahagian kepada berapa Sean? Kepada yang lebih besar lah itu, yang 4. So kita bahagi kepada 4. Tapi yang asalnya berapa Sean? Yang 3. Asalnya 3. So 3 kita tarik ke hujung semicircle sebab dia asal. So kita tarik. Cikgu, yang jejari untuk yang separuh bulatan tu adalah sama dengan AE lah Sama AE. Baik. So di sini kita ambil titik A sebagai pusat untuk kita bina semicircle tersebut. Faham. Dan untuk semicircle yang satu lagi, sebab dia mesti ada 2 semicircle. Dan kita asal 3, barunya adalah 4. So kita paralelkan
So di situ adalah titik untuk 4. Okey. Jadi nak dapat pusat untuk semicircle daripada titik 4 ini, Sean kena bisect ataupun bahagi 2 untuk dapat titik tengah. Oh. Bisect garisan 4 ke E. So, Sean bisect. Okey, buka jangka lukis lebih daripada separuh dan bisect, Sean akan dapat pusatnya pusat untuk semicircle kat situ. Oh. Jadi, sekarang berjejari yang baru ni daripada sini ke sini. So, Sean bina semicircle. Dan kena ingat Sean, kalau semicircle tu, semicircle tu macam ni. Ada 2 semicircle macam ni. Salah. Oh, kenapa ya? Sebab dia mesti dari dekat sisi yang hujung ni dia mesti bertemu. Oh, okey. Abang nampak. Nampak kan? So ada gap satu dan di sini bertemu. Okey. Jadi pada titik A juga Sean kena bina garisan pancaran. Garisan serenjang. Oh, okey. Okey, apa fungsi garisan serenjang ni Sean? Serenjang Sean, daripada sini ke sini mesti serenjang. Oh, itu maksudnya. Itu maksudnya. Okey. Dan asal tadi berapa Sean? Asalnya adalah 3 kan? So, yang bersilang antara garisan serenjang dengan semicircle 3 di sini. Kan? 3 dan 3 ni Sean kena tarik ke E. Okey. Dan kita kena buat garisan selari di sini dan selarikan yang baru adalah 4. Sean parallelkan. So, Sean dah boleh agak di mana titik E prime yang baru. Betul tak? Betul. Okay. Dan pada titik A ni, Sean kena pancarkan. Kerana dia pembesaran, jadi garisan pancaran ni kena lebih daripada objek. Macam tadi sampai ke titik tersebut boleh je kan? Bila sampai sini, dah balik macam tadi dah. So, senanglah kan? Okay. So, kita pancarkan. So, Sean dapat ini adalah sisi yang baru. Dan macam mana kita nak dapat titik ED? So, daripada titik A juga kita pancarkan ke titik D. Okey. So, Sean pancarkan dan menggunakan konsep selari menggunakan 2 set square, kita parallelkan. Nampak tak Sean? Nampak Ego. Okey. So, maknanya dari sini je sama dengan yang tadi lah. Sama dengan yang tadi lah. Cuma berbezanya tadi di sini. Okey. Dan seterusnya untuk dapat titik C, pancarkan. Okey. Dan kita dapat garisan yang selari. Okey. Anak-anak murid cikgu okey ke? Boleh follow tak sampai sini? Okey. Okey, seterusnya samalah pancarkan ke titik D dan Sean akan dapat garisan yang selari. Hitamkan objek semuanya. Okey. Ini menggunakan nisbah luas. Cikgu, saya lebih suka yang nisbah sisi lah, Ego. Sean lebih suka nisbah sisi kan? Sebenarnya dia lagi mencabar untuk nisbah luas. Kan sangat menarik sebenarnya. Ya, betul. Okey, tapi murid-murid kena faham konsep. Okey. Seterusnya, boleh saya? Boleh Cikgu, silakan. Okey. Kita tengok, yang ini tak ada lengkung, ini hanya garis lurus sahaja. Betul tak, Sean? Okey. So saya tunjukkan yang seterusnya. Jika diberi lengkung dan juga bulatan. Macam mana kita nak lukis, Sean? Soalan yang bagus, Cikgu. Okey. So, Sean suka nisbah sisi ke luas? Saya suka yang sisi, Cikgu. Sisi. So, kita bagi sisi lah untuk boleh, Sean. Okey. So, kita guna nisbah sisi tapi melibatkan lengkung dan bulatan. Okey. Saya bagi nisbah sisi nisbah 3, nisbah 5. Ya. Okey. Say what to the ratio, no? Say no. Say no. Okey. So, berlaku pengecilan atau pembesaran? Kejap. Ini saya lag sikit. Lag sikit new 3, maknanya dia pengecil. Dia berlaku pengecilan. Sean dah terror dah. Boleh ambil SPM lah kali ni, Sean. Okey. Jadi, kerana Sean nak nisbah sisi, kita bagi nisbah sisi. Okey. Cuma nak terangkan macam mana nak dapatkan lengkung dan juga bulatan tu nanti. Okey. Kalau yang ni kita bahagi kepada, macam tadilah, bagi pada berapa, Edric? Edric, nak bagi pada berapa? Kepada 5, Cikgu. Kepada 5. Kita ambil yang paling besar dan kita bahagikan kepada 5. Okey? Okey, yang asal berapa, Sean? Yang asal adalah 5. 5. So, 5 ni kita tarik ke sisi AE. Okey. So, kita tarik ke hujung E dan yang barunya adalah 3. Okey, kita parallelkan. So, dia berlaku pengecilan. Jadi, Sean dah boleh hitamkan dah sebenarnya
E tadi kan? Ya. Okey, so nak dapatkan ED, berhenti ke garisan pancaran tersebut. Ya. Okey? Nampak tak? Sekarang ni kita abaikan dahulu bulatan dan lengkung, kita settlekan garisan lurus dulu. Okey. Okey. Kita buat yang senang dulu. Buat yang senang dulu. Ya. Okey, so kita jawab untuk DC kita pancarkan daripada A ke C. Okey? Dan kita parallelkan. Magic tak, Sean? Kan dia akan pergi pada garisan pancaran AC tu. Ya. Okey, macam mana kita nak dapatkan CB? Macam mana, Sean? Saya pun tak pastilah, Cikgu. Apa yang Sean kena buat? Okay, mungkin kita boleh tanya murid kita yang ada dalam talian. Tolong saya, tolong bantu saya. Tolong bantu Sean. Iman. Bantu saya. Kita nak dapat CB macam mana, Iman? Pancarkan dulu A ke B, and then kita lepas tu parallelkan dia. So dapatlah Sean di situ. Kan? Okey, ya. Betul tak, Sean? Baru nampak, Cikgu. Baru nampak, ya. Apa-apa. Lupa pasal garisan tu. Ingat kena buat lengkung terus. Kena buat garisan pancaran. Kita kena lengkapkan dahulu garis lurus. Ya. Okey, sekarang kita nak dapatkan pusat untuk lengkung ini. Ini adalah pusat bagi lengkung ini, kan? Ya. Dan ini pusat untuk bulatan ini. Ada dua pusat. Ya. Sama juga, Sean. Kita menggunakan konsep garisan pancaran. Okey, kita pancarkan dahulu ke pusat. Kalau Sean perhatikan di sini paling hujung, kan? Ya. Dan ni hujung yang baru, betul tak? Betul. Okey, kita tarik ke pusat. Okey, kita buat satu garisan ke pusat. Okey. Dan kita parallelkan dengan yang baru ni ke garisan pancaran. Di mana pusatnya, Sean? Dia mana pusat? Yang bertindih dengan yang bertemu sana. Yang ini adalah pusat untuk lengkung yang baru. So kalau Sean perhati, ini adalah jejari tau. Ya, Cikgu. So ni yang jejari baru. So Sean boleh bina lengkungnya. Okey. Ya. Okay. Nampak ya? Okey, nampak. Okey. Untuk bulatan macam mana, Sean? Sean nak jawab ke nak bagi anak-anak cikgu yang jawab? Saya rasa anak-anak cikgu yang jawab lah, Cikgu. Okey, Amar, macam mana kita nak dapat pusat bulatan? Tarik garisan pancaran ke pusat bulatan. Tarik garisan pancaran ke pusat bulatan. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Tarik garisan pancaran yang paling dekat ke pusat bulatan juga. Okey, saya bukan tarik pancaran. Ni adalah titik D, Sean. Ya. Yang lama, yang baru. Ya. Kan? Okey, so sebab kita nak cari pusat dia. Betul. Okay? So mana-mana je, sama ada Sean nak pakai D boleh, C pun boleh sebab C baru pun dah ada, kan? Ya. So kita ambil yang paling senang lah. Okay? So D ni pancarkan ke pusat. Ya. Dan kita parallelkan, D baru dah ada, kan? Kita parallelkan dengan garisan ini. Ya. Berhenti di garisan pancaran pusat tu. Okey, so inilah dia pusat. Tapi macam mana kita nak bina bulatan tu, Sean? Jejari dia, kan, Cikgu? Kita kena cari jejari. Ya. Mana satu jejarinya, Sean? Kita boleh create. Mana satu jejari? Jawab. Mungkin siapa nak bantu? Julia nak bantu tak, Julia? Jejari boleh pancarkan ke satu garisan kat bulat tu. Kalau Sean perhatikan, ini boleh dijadikan jejari tau, Sean. Nampak tak, Sean? Ya. So, Sean boleh pancarkan ke jejari tersebut. Okey, macam ni. Okey. Sean nampak tak? Ini adalah jejari. Ya. Dan ini adalah garisan selari dia, Cikgu. So, di manakah jejari yang baru, Sean? Yang sana. Ya, betul. Yes. Kan? Tapi kalau Sean rasa tak yakin, Sean boleh buat je lagi satu. Tarik je mana-mana. Janji Sean nak buat garisan jejari. Okey, katakan Sean tarik kat sini, kan? Okey, Sean tarik kat sini. And then Sean parallelkan garisan ini dengan yang baru tadi. So Sean akan dapat jejari. Jadi kalau Sean perhatikan, bulatan dia akan berada dalam corong garisan pancaran. Okey, so Sean boleh bina jejari. Bulatan. Wow. Okey, Cikgu. Tapi sebelum saya teruskan, Cikgu, saya rasa saya perlu rehat sekejap, Cikgu. Macam terlalu banyak informasi. Dan saya pun nak ambil masa untuk praktis juga, nak berlatih sikit. Dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Cash. Baru tadi saya pergi tandas, dah cuci dengan air dan sabun, tapi saya masih nak pastikan tangan saya bersih lah. Pakailah gel pembasmi kuman. Baiklah Cikgu, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okey, kita teruskan Sean kerana masa pun tidak mengizinkan kita untuk berletih panjang kan. Okey, saya akan teruskan ke bentuk soalan yang akan diuji bagi topik pembesaran dan pengecilan. Yang ini adalah contoh soalan bahagian A, itu soalan teori. Ini tak kisahlah, kadang-kadang ada 1 markah, ada yang 3 markah. Okey, kita tengok yang 1 markah. Kalau tengok sangat simple, dia hanya rajah 1 menunjukkan pembesaran rajah mengikut nisbah sisi. Okey, nyatakan nisbah pembesaran rajah tersebut. Simple sangat soalannya. Tapi kalau salah jawab habis. Rasa-rasa Sean, apakah nisbah yang sesuai? Okey, saya kena patah balik Cikgu. Balik. No to new. Pembesaran kan Cikgu. Maknanya dia nisbah je 3-2. 3 nisbah 2. Pandai pun Sean. So maknanya kita pakaikan tadi yang say no to the ratio lah. So baru tahu dia berlaku pembesaran. Okey, seterusnya ini adalah soalan yang membawa 3 markah. Step ya, langkah-langkah membina pembesaran dan pengecilan menggunakan nisbah luas. Okey, kalau Sean tengok dia kata titik 1 dan 5 dia dah bagi. Jawapan untuk 1 dan 5 dia dah bagi. Okey, kalau Sean tengok nombor 1, panjangkan garisan AF. Okey, itu basic lah. Sebagai pusat pembesaran, bina garisan serenjang di A. Bahagi kepada 4 bahagian yang sama. Okey, itu nombor 1. Step yang pertama. Dia bagi yang senang dah. Dia bagi yang senang. Okey, kalau tengok yang dia bagi yang last kali tu maknanya hitamkan garisan tu, maknanya dia last. So dia dah bagi yang senang juga untuk soalan. Okey, sekarang kita nak cari step yang kedua. Kalau Sean ingat tadi, agak-agak antara ayat ini yang mana nombor 3? Nombor 2. Saya rasa alamak. Nak bina yang mana dulu? Nak bina garisan pancaran dulu atau kita nak lukis garisan 2 garisan selari dulu atau kita nak bina semicircle dahulu? Saya rasa bina semicircle dulu. Bina semicircle dahulu. Kena ingat So itu adalah step yang kedua. Bila dah dapat 2 semicircle tu, ni step kedua. Bila dah dapat semicircle, antara 2 ni yang mana dahulu? Garisan pancaran dulu atau 2 garisan selari dahulu? Mestilah garisan pancaran dulu Ego. Tidak Sean. Bukan. Alamak, terlalu confident dah. Sebab kita kena dapatkan yang persilangan antara garisan serenjang tadi dengan 2 semicircle tu. Baru kita dapat berlaku di mana pengecilan pembesaran tersebut. Kan? So ini adalah jawapan yang ke-3. Memang betul jawapan Cikgu, sebab tadi saya betul-betul macam saya sengaja buat silap. Sengaja pandai Sean Okey, dan seterusnya yang terakhir, so ini bina garisan pancaran dan hitamkan. So ini adalah bentuk soalan teori. Okey, seterusnya Sean, ni bahagian A. Bila melibatkan melukis pada bahagian B. Okey, dia akan berkait dengan chapter yang sebelum-sebelum ni. Sama ada segitiga, segi empat ataupun poligon. Maknanya kita kena bina dahulu rajah. Kalau di sini, kalau Sean tengok rajah 3 menunjukkan pentagon sekata A, B, C, D, E. A, lukis semula rajah. Okey, saya tak nak cerita panjang pasal ni. Saya rasa sebelum ni Cikgu Fatih dah ajar kot ya. Dan nak bina pentagon ni, kalau diberi sisi, bisect dahulu. Saya lajukan sini Sean. Okey, bisect dahulu and then pada titik A atau titik E atau nak pakai dua-dua sebelah titik A pun tak apa. Bina 45 darjah menggunakan set square dan T-square sahaja. Dan bina satu lagi adalah 60 darjah. Okey, 2 titik ni Sean kena bahagi untuk kita dapatkan titik 5, iaitu kita nak bina bulatan. Okey. Ni bisect antara titik ini dan titik ini Sean kena bisect. So dapat di situ dan ini adalah pusat untuk jejari A. Daripada pusat ini ke A bina bulatan. Oleh kerana dia bagi sisi, kita pindahkan sisi ke kiri dan juga ke kanan dan di atas itu adalah puncak C lah. Sebab dia adalah pentagon sekata. So kena parallel. Okey, saya nak highlightkan di sini macam mana kita nak jawab soalan B. Okey, anak-anak cikgu okey tak? Sampai sini boleh tak? Ingat tak step-step ni Okey, nak kecilkan rajah
mengikut nisbah luas. Ni yang Sean tak suka jawab tu. Ya, kan? betul. Okey, tapi sebenarnya tak suka, senang tapi saja. terpaksa jugalah Ego. Ya. Okey, so sama jugalah kita pilih titik A, E, tak kisah. Janji ada kawasan nak melukis. Okey. Okey. So, katakan di sini saya pilih titik A dan nisbah yang dia bagi adalah 3:5. Ya. Say no to the ratio, and then Sean akan dapat rajah itu besar ataupun kecil. So Edric, besar atau kecil untuk yang ni Edric? Edric, besar atau kecil? Kecil, cikgu. Pengecilan. Okey. Jadi pada titik A panjangkan garisan, and then ambil AE. A adalah pusat jangka lukis tu. Okey. Bina semicircle. Okey. Dan kita pada A juga bahagikan kepada 5 bahagian, ya. Kita ambil yang paling besarlah. Jadi yang asalnya 5. So 5 tarik ke semicircle yang asal. Ya. Yang baru adalah 3. Betul tak, Sean? Betul. So 3 Sean parallelkan, and then titik ini dengan E Sean kena bisect untuk dapatkan pusat semicircle tersebut. Okey, bisect Sean akan dapat titiknya kat sini kan? Ya. So bina semicircle. So kalau dapat 2 semicircle macam ni, betul lah. Yang salah tadi jika semicircle tak bercantum kan. Jadi pada titik A bina garisan serenjang. Mesti ada garisan serenjang untuk nisbah luas. Dan persilangan antara garisan serenjang dengan 2 semicircle. So yang asal 5 kan? So 5 ke E. Parallel kan? Ya. So Sean dah dapat. Bila dah dapat macam ni, dia dah macam tadilah. A ke D sebab kita nak ED kan? Betul. Okey, so kita pancarkan dan kita parallelkan. Sama juga, yang ini pun kita pancarkan dan kita parallelkan. Dan kita habiskanlah CB. Nampak tak Sean di situ? Nampak Ego. Okey. Jadi Sean nak belajar lagi ke? Boleh Ego, silakan Ego. Okay. Nak lagi ke soalan bahagian B? Boleh Ego. Okey, contoh ini bahagian B sama juga. Dia lebih kurang saja sebab dia 10 markah. Ya. Jadi dia tak, kalau ni dia takkan bagi direct untuk pembesaran dan penilaian. Jadi dekat sini dia nak menguji murid-murid lah. Okey. Okey, kalau tengok rajah 4 ni agak sukar sikit sebab dia ada separuh heksagon dan dia ada segitiga diberi sudut puncak. Dan sudut puncak di sini kalau notice dia bagi apa? Hafiz, sudut puncak dia bagi apa? Dia bagi sisi ke? Dia bagi tinggi ke? Dia bagi sudut tapak ke? Hafiz? Dia bagi tinggi dengan sudut. Tinggi dengan sudut puncak kan? So dia ada. Jadi saya lajukan kat sini lah. Boleh cikgu. Okay, sebab kita nak bina pembesaran dan pengecilan. Yang ini kena master lah. Murid-murid kena faham konsep ini macam mana nak dapat, nak lukis semula pencontoh yang diberi. Okay? Jadi bila dah dapat objek ni, saya lajukan di sini sebab kita nak fokuskan pembesaran dan pengecilan. Okey, dah dapat untuk bahagian A. Okey, dan sekarang nak besarkan rajah mengikut nisbah sisi. Okey, so yang ini dah biasalah macam tadilah. Diberi 4 nisbah 3. So pilih mana-mana titik tapi nisbah sisi saja. So mana-mana boleh. Sean nak pilih B boleh, A boleh, C boleh. Janji bahagia. Okey. So macam biasa tadi. So kita parallelkan, pancarkan sebab dia berlaku pembesaran, garisan pancaran kena besar. Ya. Okey. Dan Sean akan dapat, dan untuk dapat F, pancarkan F. Okey. Larikan dia. Nak dapat E daripada titik pancaran. Nampak tak? Okey. Dan nak dapatkan D daripada B pancarkan. Okey. So C pun sama, pancarkan. So dapatlah rajah pembesaran. Okey. Rasa-rasa cukup tak Sean? Saya rasa cukup lah cikgu untuk hari ni sebab saya pun kalau lebih ni nanti tak faham pula cikgu. Tapi saya rasa memang bagus lah cara yang cikgu ajar tu, teknik-teknik menjawab dan serta konsep yang digunakan tu yang no. Say no to the nisbah. Yes, betul cikgu? Say no to the ratio. Kan? Okey. Cikgu. Sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada... cikgu habiskan dulu cikgu. Saya nak habiskan dulu Sean. Sebenarnya ini menjawab saja kan. Cikgu sebenarnya ada tips. Okey. Kalau sebelum ni tadi saya cakap moto saya kejayaan akan saya hasilkan kan? Betul tak Sean? Okey, tapi untuk teknik menjawab soalan pembesaran dan pengecilan saya suka guna nama saya. Okey?
kalau tadi cash kan, Ya. K kalau tadi kejayaan kan, tapi yang ini khas untuk teknik menjawab. Ya. Kenal pasti, baca soalan daripada awal hingga akhir. Ya. Kenal pasti apa soalan tu mahu. Ya. Okay. Murid-murid suka dia skip soalan. Dia baca daripada awal sampai akhir. Dan apakah okay, apakah kaedah itu, apakah kaedah yang kita nak apply? Ya. Adakah kaedah nisbah sisi atau kaedah nisbah luas? Ya. Dan S, kita sesuaikan ataupun kita susun di mana kita nak letak pusat pancaran. Ya, dan mana kita nak letakkan pusat pancaran, pusat pembahagian. Ya. So, sesuaikan dan akhir sekali hasil lukisan itu akan cantik dan tepat jika Sean follow the step. Ya. Okay, kejayaan akan saya hasilkan dengan syarat duit cash. Duit cash. Yes, duit cash. Apa duit tu, Sean? Duit lagi tu yang kita bayar tu, bukan? Yeah. Anak-anak cikgu tahu tak apa itu duit? Duit inilah kan. So apa D? Iman, boleh bagi tahu cikgu tak apa D? D tu doa. Doa. You? Ama? Usaha. Okay. Usaha. Okey, tak apa Iman. Usaha. I? Edric nak jawab tak I tu apa? I lah. Saya rasa Edwin dah lupa ya, Saya lupa dah. Dah lupa Okey, Ama. Apa I tadi, Ama? Ama pun dah lupa. Saya pun dah lupa cikgu. Duit dia tak lupa. Cash dia tak lupa. Tapi duit. Okey. I adalah istiqamah dan T adalah tawakal. Barulah kejayaan akan saya hasilkan. So, duit, cash. Ingat itu. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Sean. Ada apa-apa Sean nak tanya Cikgu? Mungkin Cikgu boleh berikan sepatah dua kata kepada mereka yang akan mengambil subjek ni sebagai subjek mereka untuk SPM, Cikgu. Okey, kepada murid-murid di luar sana dan juga anak-anak cikgu di SMK Seksyen 9. Sebenarnya, subjek JKT ni senang dengan syarat murid-murid praktis. Dan konsep kalau selalu menjawab ianya senang untuk kita, tak kiralah teori ke melukis ke, sebenarnya sangat senang. Jadi harapan saya untuk SPM 2021 JKT akan lebih cemerlang dan terbilang untuk satu Malaysia. Okey, terima kasih Cikgu, dan memanglah dengan panduan Cikgu dan juga tips yang diberikan oleh Cikgu, memanglah murid kita yang ada dalam talian juga di rumah dapat achieve ataupun dapatkan untuk SPM nanti. Terima kasih Cikgu lagi sekali. Terima kasih Cikgu Cash dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Kalish, Hafi, Julia, Iman, Aisha dan juga Edric kerana bersama kita pada petang ni. Dan juga jangan lupa ya untuk saksikan episod yang seterusnya bersama dengan Akmal ya. Sama sini baju sama. Cikgu, saya ada satu soalan Cikgu. Ya, Kak saya tak faham ada satu soalan. Sekarang baru nak tanya. Dah habis lepas ni ada subjek apa Sean? Itulah soalan yang sangat penting. Tapi kalau anda nak tahu, pastikan anda tonton ni subjek yang seterusnya selepas ni. Tetapi jangan lupa untuk sentiasa ikut SOP yang ditetapkan, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nikwa Rusmini binti Wan Abdul Kadir, ibu kepada Iman Nur Aina binti Muhammad Faizal yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. Harapan saya untuk Iman adalah semoga Iman sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan ketenangan jiwa dan diterangkan hati sebanjang membuat persediaan untuk peperiksaan tersebut. Dan semoga Iman dapat menjawab semua soalan peperiksaan SPM-nya dengan baik mengikut kehendak soalan. Dan seterusnya, apa-apa juga keputusan kita serahkan pada Allah. Semoga Allah kurniakan keputusan yang terbaik untuk Iman. Assalamualaikum. Saya Nur Rahmat, mami kepada Idris Ibrahim, SPM 2021 SMKS 9. Harapan saya untuk tahun ni sangat tinggi menggunung setinggi gunung Everest. Of course, semestinya yang terbaik untuk Idris. Do your best, okay? Kerana SPM tu adalah tiket untuk ke mana-mana. Your choice.
Alright, so selepas berusaha, yakin, tawakal, doa. InsyaAllah. Okay, go Niners!